Sejak itulah cerita abang ni malah ke mana misteri hari tu bila berlaku pada malam tu kan kita temai daripada wakaf hari lah mana siapa di wakaf tak ada wakaf cuma apa dia lama dah kita ada buat rumah ni dalam 8 tahun malam apa malam malam aku sembilan kita mari tu kereta tu tak guna kereta tu buka cuma minta pakai ekor kan dah apa situ masih masuk dalam ya baik kau kena pergi kita mana masuklah dah kereta dengan kuat kena tu kita rasa kau masuk dah kereta dah cuma kereta tak tutup lah jadi kita pun malu lah kau apa lagu ni kata ada tempat kita tidak pasal korek buat kita betul Buti kata tu kawasan tu. Hitam dia ada pagar gitu kan hitam. Peliang enak ni. Nak marah lah kita ya. Tak ada macam dari kepala kan tak. Dengar. Ni kita mari sini. Mari pada tapak rumah ni kita buat dia tu. Mari tu. Tak puas hati ke. Kapan kita dapat lama. Aku nak baik kong gini royak ada. Kita ada betul lah. Jadi kita lihat lah nak tengok tampuk kereta tu kan mana mesti ada pasir kan dua orang pekong sebab kena nampuk muka kereta mesti ada satu ada. Banggul Jal adalah satu istilah tempat yang diberikan nama oleh penduduk-penduduk di kampung Jal Kecik, Tumpak Kelantan yang pada masa dulu masih dipenuhi hutan tebal. Disebabkan kawasan itu adalah kawasan hutan tebal, belum lagi dibina penempatan mahupun perumahan kerana kawasannya agak sunyi kerana masih belum diteroka. Namun, kemudahan jalan rayanya sudah dibina bagi kemudahan penduduk-penduduk dari kampung lain dan berdekatan melalainya sebagai jalan pintas yang paling pantas untuk ke sesuatu destinasi dituju. Walaupun dikenali sebagai Banggul Jal, hanya beberapa penduduk dari kampung itu sahaja yang mengetahui tentangnya, apatah lagi yang melibatkan mangsa yang pernah diganggu oleh makhluk gaib yang telah menjadikan kawasan itu tempat mereka menghuni sebelum manusia merampasnya dari mereka. Salah seorang mangsa diganggu makhluk terbabit ketika melalui kawasan Banggul Jal itu ialah Nordin bin Awang atau lebih dikenali sebagai Din yang menceritakan pengalamannya kepada CRTV bahawa dia melalui kawasan itu semata-mata untuk melihat tapak rumahnya yang dibelinya di kawasan kira-kira 30 meter dari lokasi yang dimaksudkan. Menurut Nordin, kejadian itu berlaku kira-kira 8 tahun lalu ketika beliau memandu keretanya seorang diri dari arah Wakaf Baharu Kelantan menghala melalui kawasan itu. Katanya, cermin pintu keretanya dibiarkan terbuka bagi memudahkan udara keluar dan masuk. Apatah lagi, menurutnya udara malam agak segar. Melihat suasana malamnya yang kelam, dia berasa kawasan itu adalah kawasan hutan tebal kerana masih tiada rumah dibina di kawasan terbabit kecuali kemudahan jalan raya yang baru selesai dibina bagi kemudahan penduduk dari kampung berdekatan dan kampung lain. Melalainya sebagai jalan singkat yang paling pantas untuk cepat sampai ke destinasi yang dituju. Hanya yang dapat didengarinya ialah bunyi tiupan bayu dan sesekali bunyi cengkerik yang menghiasi suasana malam. Dia hanya memandu keretanya dengan agak perlahan dan setibanya di kawasan lokasi tersebut, dengan tiba-tiba dia diganggu lemparan pasir yang masuk melalui pintu keretanya yang terbuka itu. Disebabkan pintu keretanya yang terdedah agak lebar itu, pasir yang dibaling itu tiba-tiba mengenai pipi kanan dan mukanya secara serentak. Kejadian yang berlaku jam 9 malam itu memang tidak masuk akal. Melihatkan keadaan itu, hatinya terbakar kerana marah dan tindakan melempar pasir ke arah muka adalah tindakan yang biadab yang tidak patut dimaafkan. Malah detik hatinya berkata, kalau ingin bergurau sekalipun bukan dengan cara membaling pasir tetapi sembunyi tangan. Pasir yang dibaling itu terus masuk
melalui tingkap kereta yang terbuka lalu mengenai bahagian kanan pipi dan mukanya. Sebahagian pasir yang lalu beliau tidak pasti terkena bahagian mana. Disebabkan sikap biadab beliau terkena balingan pasir yang mengenai pipi kanan dan sebahagian mukanya itu, beliau secara tergesa-gesa memberhentikan kenderaannya lalu keluar dari keretanya. Selepas keluar dari keretanya itu, beliau melihat dan meninjau sekeliling untuk melihat siapakah yang mempunyai tangan gatal membaling pasir ke mukanya. Matanya melilau dan hanya tertumpu dari arah pasir itu dibaling, iaitu melalui kawasan hutan berhampiran jalan raya itu. Dengan tidak semena-mena, beliau berasa tengkuknya meremang dengan agak kuat, seolah-olah ada makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar berada di belakang tubuhnya, iaitu tempatnya berdiri di kawasan itu. Apabila dilihat di sekitar lokasi itu tiada sebarang petanda ada makhluk, sama ada manusia atau makhluk lain, dia masuk semula ke dalam kereta lalu meluncur meninggalkan kawasan itu menuju kawasan tapak rumahnya yang baru dibina berjarak kira-kira 30 meter dari lokasi kejadian. Setelah tiba di kawasan tapak rumahnya pada malam itu, dia berasa tidak puas hati dengan kejadian misteri yang baru dialaminya di Banggul Jal itu. Dia pun bergegas ke sebuah warung kopi di laluan utara tapak rumahnya itu. Menurut Nordin, paling menghairankan hatinya apabila pasir yang dibaling itu terkena pipi kanannya, tetapi pasir yang dimaksudkan sepatutnya bertaburan di atas bonet keretanya, sebaliknya dilihatnya tiada. Disebabkan masih tidak berpuas hati dengan kejadian dibaling dengan pasir itu, beliau kembali ke lokasi kejadian untuk meninjau apakah ada sesuatu yang tidak kena dengan tempat itu. Pada ketika itu, hujan renyai-renyai mulai turun. Apabila ditanya semasa pasir dibaling lalu mengenai pipi kanannya, adakah dia tidak perasan siapakah yang melakukannya? Pada mulanya terlintas di hatinya pasir itu dibaling oleh manusia, kerana baginya hanya manusia sahaja yang dapat berbuat demikian. Tidak terfikir tentang perkara lain. Namun, jika dilihat kepada suasana malam, apatah lagi berada dalam kawasan hutan, tidak mungkin manusia sanggup bergurau dengannya. Manusia mana yang sanggup datang ke tempat itu semata-mata untuk bergurau dengannya, apatah lagi pada waktu malam pula. Katanya beliau tidak menolak kejadian gangguan misteri itu disebabkan perbuatan makhluk halus seperti jin. Apatah lagi pada masa dulu, kawasan hutan sering menjadi tempat buangan barangan misteri yang ditangkap dari dalam tubuh seseorang lalu dibuang ke kawasan terpencil yang tidak diketahui oleh orang lain. Tambah Nordin lagi, selain kejadian misteri yang menimpanya sebagai mangsa, terdapat beberapa kejadian misteri lain di kawasan yang sama. Di antaranya terdapat seorang guru yang bertolak melalui lokasi kejadian untuk ke Gua Musang pada jam 3 pagi itu turut diganggu sinaran lampu kenderaan yang agak menyilau dan terlalu tinggi lalu mengenai matanya. Tetapi apabila dilihat, didapati tiada kenderaan yang melalainya. Malah katanya terdapat seorang lagi mangsa usikan makhluk halus itu ialah jelmaan ular yang agak besar. Keadaan bentuk wajah dan mata ular itu yang berpaling secara geram ke arah mangsa seolah-olah ingin menelan mangsa yang pada pandangan ular itu agak kecil. Kata Nordin, lazimnya jika dikatakan ular biasa saiznya tidaklah sebesar itu. Yang biasanya apabila terlihat manusia, haiwan terbabit akan menyusur masuk ke dalam belukar dan semak. Kejadian ketiga pula turut dialami oleh seorang mangsa penduduk sekitar yang baru tinggal di kawasan terbabit. Mangsa yang dapat melihat jelmaan seorang wanita agak berusia di mana rambutnya mengerbang agak panjang sehingga terburai ke atas tanah. Ketika kejadian jelmaan wanita itu, suasana hari hampir subuh. Tetapi wanita jelmaan jin itu hanya menjelmakan dirinya sahaja dengan tidak mengganggu sesiapa, lalu pergi dan gaib ke dalam hutan berhampiran tempat makhluk itu menuju. Mangsa yang agak hairan dengan keanehan wanita itu kemudiannya bertanya beberapa penduduk di kawasan terbabit perihal jelmaan wanita tua di kawasan lokasi tersebut. Katanya mangsa bertanya kepada beberapa penduduk sekitar tentang dilihatnya seorang wanita yang menjelma di hadapannya. Kemudian itu masuk ke dalam hutan lalu gaib di kawasan itu. Biasanya jika ada orang masuk ke sesuatu tempat, tentunya ada rumah untuk dia balik ke tempat-tempat itu.
Katanya akhirnya mangsa mendapat jawapan yang agak memeranjatkan apabila dia diberitahu tiada rumah dalam hutan itu. Wanita itu bukanlah manusia tetapi jelmaan jin semata-mata. Apa yang diketahui tentang wanita itu ialah pernah terjadi minyak orang yang mati dibuang ke dalam hutan itu beberapa tahun sebelumnya. Jelmaan itu mungkin ada kaitan atau sebagainya. Ditanya tentang kejadian baharu zaman moden kini, adakah peristiwa itu masih berlaku sehingga hari ini? Beliau menjelaskan setahunnya sejak kejadian itu tiada lagi kejadian berkenaan dialami sekarang ini. Mungkin menurutnya kawasan terbabit telah didirikan 2 buah rumah penginapan selain menjadi laluan singkat penduduk untuk ke lain-lain destinasi menyebabkan makhluk halus terbabit telah berpindah ke tempat lain pula. Kini boleh dianggapkan lokasi misteri yang dikenali sebagai Banggul Jal itu dianggap tinggal sebagai kenangan.